Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, syukur Alhamdulillah dapat kita seperti biasa pada malam ini. Malam ni kita ada pertama kali untuk bulan Ramadan ni kita ada tazkirah Ramadan, tetapi kali ini kita memilih waktu sebelum Isyak. Sebab kita tarawih buat 20 rakaat, jadi tak ada masa yang boleh kita slotkan tazkirah ini. Jadi hari ini kita ada Ustaz Ahmad Fatih Mursyid bin Cik Zahari daripada Gombak, jauh ni, seorang pelajar master di UIA. Program ni adalah kerjasama masjid dengan Asatizah Negeri Selangor di bawah Kerajaan Negeri Selangor, ditaja oleh Asatizah Negeri Selangor, dan pihak masjid memberi ruang untuk para penceramah, pentazkirah muda untuk sama-sama menjelajah seluruh negeri Selangor. Saya dikhabarkan dan masjid kita Alhamdulillah dipilih salah satu masjid untuk diadakan program ini. Ini adalah kali pertama saya rasanya kita buat di bulan Ramadan, dan kita akan buat setiap hari Sabtu macam ni. Jadi saya nak promosi jugalah, tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari Sabtu semula minggu ini 8 suku ke 8.10 tu dapat 20 minit ke, kita akan dengar ceramah. Kalau tuan-tuan tak ada di masjid, ada di rumah lagi pun tak apa, boleh buka Facebook, boleh buka apa, sambil menunggu waktu tarawih di surau-surau dan sebagainya, boleh layari Facebook masjid dan sebagainya, untuk sama-sama kita isi ruang yang ada. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat manfaat. Jadi seterusnya saya serah kepada Ustaz Ahmad Fatih, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Timbalan Nazir Masjid Kampung Rincing Hulu, dan ahli jawatan kuasa masjid, di atas layanan yang sangat istimewa bagi saya. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Ta'ala menerima kebaikan yang tuan-tuan berikan, amin, dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih lagi di sisinya, amin. Dan yang saya hormati juga para jemaah masjid ahli qaryah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi kita peluang untuk kita menikmati detik yang sangat berharga, yang mana tidak semua orang dapat pada setiap tahun ini. Tidak semua orang dapat grab detik yang berharga ini. Apakah detik itu? Itulah detik di mana kita menyambut bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan perhatikan, bulan Ramadan ini, apa keistimewaannya sebenarnya? Apa keistimewaannya? Kerana kalau kita lihat masyarakat Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam, mereka bukannya mengagungkan bulan Ramadan. Sebelum kedatangan Islam, mereka mengagungkan bulan haram, yang mana Ramadan tidak termasuk pun di dalam bulan haram yang mereka agungkan. Yang mana bulan haram ini mereka dilarang berperang pada bulan tersebut. Barang siapa yang berperang pada bulan tersebut, seolah-olah dia macam surrender, dia terima seluruh Arab memerangi mereka. Ini adalah pantang larang mereka pada kedatangan Islam, dan Islam juga meraihkan apa yang mereka agungkan itu. Dan mereka juga mengagungkan tanah Mekah, kerana tanah Mekah adanya Kaabah, tempat yang suci. Walaupun kalau kita tengok Mekah ini tidak ada apa yang istimewa pun, tanahnya tanah yang kering kontang pada zaman itu, tetapi dimuliakan kerana adanya Kaabah. Jadi kalau kita tengok masyarakat Arab jahiliyah, mereka mengagungkan bulan haram, dan Ramadan tidak terselit pun dalam bulan haram tersebut.
Tetapi selepas kedatangan Islam, kenapa bulan Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Kenapa? Kerana padanya turunnya Al-Quran. Itu sahaja sebabnya. Itu sahaja sebabnya Ramadan ini dimuliakan. Kerana pada bulan ini turunnya Al-Quran. Ramadan dimuliakan dengan Al-Quran. Dan di dalam bulan Ramadan ada 30 hari. Ada satu hari yang dimuliakan sangat-sangat oleh Allah Ta'ala berbanding 29 hari yang lain dalam bulan Ramadan. Apakah hari tersebut? Itulah malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar ini sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala? Tidak lain tidak bukan kerana pada malam tersebut turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya. Nya itu merujuk pada Al-Quran pada malam Al-Qadr. Jadi dapat kita simpulkan Ramadan dan Lailatul Qadar dimuliakan di sisi Allah Ta'ala kerana turunnya Al-Quran. Satu persoalan. Kenapa di dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini di sisi Allah Ta'ala, kenapa ibadah puasa yang dipilih, yang menjadi pengkhususan pada bulan Ramadan? Kenapa ibadah puasa dipilih? Kenapa bukan ibadah lain? Ya, kita tidak nafikan ibadah lain juga ada kelebihan yang tersendiri. Tetapi kenapa puasa yang dipilih? Ini dapat kita tengok balik firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat berkaitan dengan penurunan perintah puasa, ayat 183 hingga 187 Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita tengok seruan Allah Ta'ala ini, apa maksud ya ayyuhalladzina amanu? Ia bermaksud wahai orang-orang yang beriman. Berbeza dengan ayat yang lain, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, yang bersifat umum. Tetapi Allah Ta'ala menyeru kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini adalah sifat yang sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala. Sifat yang sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala, yang mana tidak ada manusia yang lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Ta'ala melainkan orang yang beriman. Tetapi Allah Ta'ala menyeru kita dengan sifat itu. Ini menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada kita. Betapa lembutnya, betapa kasihnya panggilan Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalau kita perhatikan baik, kita rasa semai dalam diri jiwa, ya Allah, Allah sungguh sayang akan aku. Allah menyeru kita dengan sifat yang paling mulia di sisinya. Dan Allah Ta'ala menyeru kita juga, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian puasa. Diwajibkan ke atas kalian puasa. Ini adalah cara Allah Ta'ala memberitahu apakah yang Dia suka untuk kita lakukan untuknya sebagai makhluk. Kalau kita tengok sahabat kita selain agama Islam, sahabat kita non-Muslim, mereka mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan mereka. Ada yang mempersembahkan makanan, betul. Ada yang mempersembahkan manusia korban dan sebagainya. Kerana apa? Kerana memang itu naluri makhluk, naluri manusia. Manusia ini suka nak mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhannya. Tetapi mereka ini berbeza dengan kita umat Islam. Mereka ini apa yang mereka persembahkan, mereka tidak tahu apa yang Tuhan inginkan sebenarnya. Mereka andaikan, mereka buat andaian masing-masing. Tetapi kita, kelebihan kita, Allah Ta'ala beritahu, wahai manusia, puasa. Maksudnya Allah, cara kita nak persembahkan sesuatu kepada Tuhan kita, Allah Ta'ala telah memberikan rujukan, iaitu dengan berpuasa. Bukannya kita bagi makanan dan sebagainya. Apa yang Tuhan nak, semuanya ada rujukan masing-masing dalam Al-Quran. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas umat sebelum kalian. Yang mana kalau kita perhatikan ayat ini, dapat kita simpulkan puasa ini juga adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke atas umat yang terdahulu. Bermaksud puasa ini adalah satu amalan yang
universal, yang sesuai sepanjang zaman dan sesuai untuk seluruh umat. Walaupun kalau kita tengok sekarang ada kajian, ada non-Muslim yang katakan bahawa puasa ini menyebabkan ketidakproduktiviti, kan? Tetapi pada zaman ini juga ada non-Muslim buat kajian bahawa puasa adalah antara amalan yang terbaik, sehingga kan kalau tuan-tuan pernah melaksanakan diet intermittent fasting. Tuan-tuan pernah dengar intermittent fasting, iaitu berpuasa selama 16 jam, makan selama 8 jam. Ini kajian non-Muslim lakukan, bermakna puasa ini suatu yang baik. Ia universal, bukan umat ini sahaja, bahkan untuk seluruh umat hingga umat akan datang. Ini adalah kelebihan puasa universal. La'allakum tattaqun. Kenapa kena berpuasa? Supaya kalian bertakwa. Tuan-tuan, satu persoalan. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa sebenarnya? Kita seringkali masuk je Ramadan, kita dengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kebanyakan penceramah menekankan puasa ini untuk melahirkan sifat takwa. Apakah takwa maksudnya? Takwa dari sudut bahasanya adalah berwaspada, berhati-hati. Ittaqa, berhati-hati. Apakah yang dimaksudkan dengan berhati-hati kat sini? Iaitu berhati-hati dan berwaspada dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan kerana itu jugalah kita dapat lihat di awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Iaitu Al-Quran ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini adalah satu persoalan. Kenapa orang bertakwa ini masih lagi perlukan petunjuk, padahal dia dah dapat petunjuk? Kenapa disebut petunjuk untuk orang yang bertakwa, sedangkan orang bertakwa dah dapat petunjuk? Kenapa? Kerana dapat kita simpulkan juga, bertakwa kat sini orang yang berhati-hati. Petunjuk bagi orang yang berwaspada, orang yang berhati-hati dalam mencari kebenaran. Petunjuk untuk mereka Al-Quran ini. Jadi persoalan, kenapa Allah Ta'ala suruh kita bertakwa? Adakah Allah perlukan takwa kita? Adakah Allah Ta'ala perlukan takwa kita? Kerana banyak dalam ayat wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Adakah Allah Ta'ala perlukan takwa kita? Tidak sama sekali. Walaupun seluruh makhluk di bumi ini, sejak dari zaman dahulu lagi, zaman dinosaur, kalau ada, kita andaikan zaman dinosaur itu ada, walaupun sejak zaman dinosaur ada, sehinggalah akhir zaman, umat akhir zaman, jika seluruh makhluk ini tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, langsung tidak menjejaskan kekuasaan dan kerajaan Allah Ta'ala. Kerajaan dan keagungan Allah Ta'ala lebih agung dari itu. Tetapi kenapa Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bertakwa? Kerana ia adalah untuk kita sendiri. Itu takwa itu untuk kita, bukan untuk Allah Ta'ala. Untuk kita. Untuk kita takwa, kita yang perlukan Allah Ta'ala. Jadi kerana itulah terdapat banyak ayat yang Allah Ta'ala memberikan sifat-sifat orang yang bertakwa. Antaranya berpuasa, kan? Dapat kita simpulkan, puasa juga menyebabkan antara satu sifat untuk menjadikan seorang itu bertakwa. Sehingga puasa ini diistimewakan oleh Allah Ta'ala melalui satu hadis Nabawi, yang mana Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya dalam syurga ini ada satu pintu, namanya ar-rayyan. Satu pintu syurga nama ar-rayyan. Saya rasa tuan-tuan pernah dengar hadis ini. Yadkhulu minhu as-saimun, yang memasuki melaluinya adalah orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan ada siapa yang memasukinya melainkan orang puasa sahaja. Tidak akan ada siapa yang masuki melainkan orang yang berpuasa sahaja. Yuqal aina as-saimun, diberitahu di manakah orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka orang puasa ini bangun. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak akan ada siapa yang masuki pintu ini melainkan orang yang berpuasa sahaja. Sebagai analogi, tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan, contoh sultan kita panggil seluruh rakyat Selangor pergi ke istana, dan sultan bagi tahu,
Istana ini ada 7 pintu. Ada 1 pintu ini khusus untuk orang Korea Masjid Kampung Rincing Hulu saja. Dan ada berjuta lagi rakyat Selangor kat sekitar tu. Dan Sultan kata, wahai orang ahli Korea Masjid Kampung Rincing Hulu, sila bangun. Kita bangun. Apa tuan-tuan rasa? Mesti rasa gembira kan? Orang yang tengok kita, oh, Sultan agungkan kita, Sultan istimewakan kita, mesti kita rasa suka. Kemudian Sultan kata, orang Masjid Kampung Rincing Hulu, ni ada pintu yang khusus untuk kalian boleh masuk. Selepas semua ahli Korea masuk, Sultan tutup pintu tu, orang lain tak boleh masuk dah. Rasa tuan-tuan gembira tak? Mesti gembira Sultan. Tetapi pada hari akhirat ini, siapa yang menetapkan sedemikian? Sultanus Salatin, iaitu raja sekalian raja, Allah Ta'ala. Di mana kita waktu itu kita berkumpul umat daripada zaman Nabi Adam AS sehingga zaman akhir zaman, umat akhir zaman. Kalau tuan-tuan bilang bertrilion umat, tetapi Allah Ta'ala memuliakan kita ketika itu. Wahai siapa orang yang berpuasa? Orang puasa bangun, kita bangun, InsyaAllah kita tergolong dalam golongan ni. InsyaAllah kita doa, kita pun bangun. Allah Ta'ala kata, masuk pintu ni. Selepas kita masuk, Allah Ta'ala tutup, tidak ada orang yang dah boleh masuk. Itu adalah kelebihan bulan puasa, kelebihan berpuasa. Dan فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ, jika mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup. فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٍ, maka tidak akan ada siapa lagi masuk. Melalui hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengulang kalimah ini 3 kali. Tidak ada siapa yang masuk melainkan mereka, tidak ada siapa yang masuk melainkan mereka, dan tidak akan ada siapa yang masuk melainkan mereka. 3 kali Nabi ulang. Ini menunjukkan kelebihan orang yang berpuasa. Jadi ini adalah antara sifat orang yang bertakwa. Ini adalah ciri orang bertakwa. Jadi untuk dapat takwa, antaranya kita perlu berpuasa. Dan juga kita mendapati sifat-sifat takwa yang lain melalui surah Al-Baqarah, yang mana ayat 3 hingga ayat 6. Hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan ini ayat ini saya tak nak syarah lebih. Tuan-tuan boleh rujuk pada kitab kepada tafsir Al-Quran untuk tuan-tuan boleh rujuk terjemahannya. Tetapi satu persoalan, kenapa manusia ini bertakwa? Kenapa perlu bertakwa selain untuk mendapatkan ganjaran yang hebat di akhirat? Kerana Allah Ta'ala telah menyatakan dalam surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan jadikan untuknya jalan keluar. Ini adalah ayat dalam bahasa Arab, ini adalah ayat syarat, yang mana kalau kita buat pasti dapat ganjaran. Macam ni, contoh ayat saya bagi dalam bahasa Melayu, kalau kita belajar, kita berjaya. Kalau kita belajar, kita berjaya. Ini ayatnya. Kalau kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bagi jalan keluar, pasti bagi jalan keluar. Ini adalah janji Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala bukan macam janji manusia. Allah Ta'ala ini Tuhan yang sangat agung. Innaka la tukhliful mi'ad. Kita doa kan, sesungguhnya engkau tidak akan memungkiri janji. Allah Ta'ala akan tidak akan mengkhianati janjinya. Allah Ta'ala Maha Agung, Subhanallah, Maha Suci daripada sifat yang teruk ini, sifat yang khianat. Baik, Allah Ta'ala memberikan kita jalan keluar jika kita bertakwa. Walaupun kadang kita tengok kita dah bertakwa dah, kita pergi masjid kan, tapi Allah Ta'ala masih lagi beri kita jalan susah kan. Mesti antara kita ramai yang rasa macam tu kan. Kita pergi masjid tapi banyak ni Allah uji kita. Tetapi kalau dalam bahasa Al-Qurannya, itu bukanlah kegagalan sebenarnya. Itu adalah cara Allah Ta'ala mengelakkan kita daripada perkara yang tidak baik untuk kita. Allah Ta'ala mungkin uji kita untuk memberikan kita apa yang terbaik di sisinya. Kerana itu Nabi Allah Ta'ala, Nabi Zakaria, diuji oleh Allah Ta'ala, tidak dikurniakan anak sehingga beruban rambutnya. Dan Nabi Ayub diuji oleh Allah Ta'ala penyakit yang tidak akan ada siapa pun dapat penyakit tersebut melainkan beliau sahaja. Dan Nabi Muhammad SAW diuji dengan pelbagai ujian yang sangat dahsyat. Adakah mereka ini tidak bertakwa? Mereka bertakwa. Mereka hamba Allah, utusan Allah Ta'ala. Mereka adalah contoh tauladan untuk umat. Tapi Allah Ta'ala menguji mereka. Tetapi ujian itu bukanlah satu bentuk kegagalan. Itu adalah satu bentuk untuk Allah mengangkat darjatnya. Untuk Allah mengangkat darjatnya. Ia adalah bagaimana pandangan kita untuk melihat ujian tersebut. Kadang ujian
ujian kita lalui, kegagalan yang kita lalui, seharusnya kita sebut kegagalan, ia ada hikmah di sebaliknya. Semua orang suka sebut hikmah di sebaliknya. Sabar, ada hikmah di sebaliknya. Tuan-tuan nak tahu tak, ada satu doa untuk kita dapat tahu hikmah dengan cepat. Kita diuji, kita bersangka baik dah dengan Allah, tapi kita tak nampak lagi hikmah kat mana. Ada satu doa yang diajarkan oleh Al-Quran, iaitu kalau adik-adik tahfiz menghafal muka surat 6 tentang Nabi Adam, yang mana malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala beritahu bahawa Allah Ta'ala akan menjadikan di bumi ini khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Malaikat berkata, kenapa kamu nak buat lagi? Kenapa kamu nak ciptakan khalifah di bumi ini, sedangkan mereka ini melakukan kerosakan di bumi? Wa yufsidu qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini malaikat sentiasa bertasbih kepadamu. Tetapi Allah Ta'ala kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Allah Ta'ala beritahu kat malaikat. Seterusnya malaikat nak tahu apa kelebihan Nabi Adam sebenarnya, apa kelebihan manusia sehingga Allah Ta'ala nak jadikan mereka khalifah di bumi. Allah Ta'ala nak istimewakan di bumi. Maka apakah ayat yang datang setelah itu? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini adalah doa para malaikat, dan setelah ayat itu terus Allah kata wa 'allama adamal asma. Allah Ta'ala kata, dan kami telah mengajarkan Adam nama-nama. Itu adalah antara hikmah. Selepas saja malaikat berdoa, qalu subhanaka innaka la, saya maaf, jadi tak datang ayat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selepas saja malaikat menyebut doa ini, Allah Ta'ala bagi tahu terus apa hikmah kejadian makhluk yang bernama manusia ini. Jadi tuan-tuan, ini adalah satu ajaran oleh Al-Quran. Kalau tuan-tuan diuji, kita rasa gelisah, kita dah bertakwa kepada Allah, kita dah jaga solat berjemaah di masjid, kita dah puasa penuh, kan? Tapi kita masih diuji, kita pun tertanya, ya Allah, apa hikmah ni? Apa hikmah? Tunjukkan aku hikmah. Jadi ini adalah doa yang diajar oleh Al-Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, tiadalah pengetahuan untuk kami melainkan apa yang engkau beritahu kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini adalah satu doa, tuan-tuan amalkan, insya-Allah Allah Ta'ala akan menunjukkan hikmah di sebalik ujian yang ditimpakan ke atas tuan-tuan. Jadi itu adalah tema kita pada kali ini, insya-Allah, iaitu temanya adalah bertakwa, yang mana takwa ini adalah suatu perkara yang kita umat manusia perlu raih, tidak kira siapa. Jadi antara jalan yang kita dapat raih takwa melaluinya adalah tema kita pada bulan ini, iaitu berpuasa. Dan kita telah kupas hadis yang menceritakan kelebihan orang berpuasa, iaitu mereka khusus istimewa masuk dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Jadi ini adalah antara sifat yang menyebabkan kita mendapat sifat takwa. Jadi tuan-tuan perlu pegang elok-elok berpuasa. Kita ajak keluarga kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita untuk kita sama-sama berpuasa di bulan Ramadan. Kita jaga hukum hakam berpuasa. Moga-moga kita dapat masuk bersama ahli keluarga kita melalui pintu Ar-Rayyan ini, insya-Allah. Jadi cukup sampai di sini sahaja. Telah masuknya waktu Isyak. Saya mohon maaf jika mengambil masa tuan-tuan, dan moga-moga Allah Ta'ala menerima segala amal kebaikan kita. Allah Ta'ala menerima puasa kita, insya-Allah, lagi-lagi di bulan Ramadan ini, dan Allah melipat gandakan amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk sentiasa beramal di bulan yang mulia ini, insya-Allah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah alladhi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.